Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'usi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsirul Quran surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas, surah yang ke-28, juzuk yang ke-20, sambungan perbincangan kita ayat 60. Ayat 60 insya-Allah kita cuba habiskan sampai ayat 67. Ayat 60 sampai ayat 67, di mana ayat ini, ayat 60 ini adalah merupakan hujah yang ketiga Allah SWT tolak dakwaan puak-puak kafir yang mengatakan kalau kita ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka akan dihalau keluar dari Mekah. Hujah, orang panggil hujah tak matang, pemikiran puak Quraisy telah ditolak oleh Allah Azza wa Jalla dengan ayat yang pertama. Tuan-tuan tengok, awalam numakkil lahum haraman amina. Itu dia panggil, ditolak dengan apa? Ta'minul haram. Allah Ta'ala dah jamin tanah haram itu diberi jaminan keamanannya. Mana yang takutnya? Kamu duduk dalam keadaan aman, orang semua hormat kepada tanah haram. Tiba-tiba kamu duk buat alasan putar belik macam-macam dia punya kerana. Itu dia panggil penolakan yang pertama ataupun jawapan daripada Allah kepada hujah yang tidak matang daripada Quraisy. Jadi dia kata kalau kita ikut Muhammad, kita akan dihalau keluar. Allah jawab, awalam numakkil lahum haraman amina. Bukankah aku telah beri kepada kamu tanah haram ini aman, buah-buahan pun datang daripada seluruh pelosok kawasan sampai ke Mekah. Itu jawapan yang pertama. Jawapan yang kedua, ayat 58, wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'isyatha. Ingat, kumpulan-kumpulan yang telah kami binasakan itu kumpulan yang sombong, kumpulan yang kaya raya, puak-puak elit kata orang. Mereka melakukan kezaliman. Kenapa? Tidak mau beriman kepada Allah Azza wa Jalla, maka kami binasakan mereka. Dua jawapan telah terlaksana. Para pelajar tanda jawapan yang pertama dalam ayat yang sama, ayat 57. Jawapan yang kedua, ayat 58. Ini sambungan kita pada kali ini, jawapan yang ketiga. Jawapan yang ketiga, Allah SWT nak menyedarkan mereka. Ini nak menolak hujah mereka bahawa agama tidak menolak kepentingan dunia. Ingatlah tuan-tuan, ni kita ni kadang-kadang bila kita kata aku nak berpegang dengan agama, seolah-olah kita campak dah dunia. Belum lagi, dunia ni tempat kita mengambil bekalan. Kenapa kita mau campak dia senang-senang? Baik para pelajar, tanda ayat 60 ini jawapan yang ketiga. Jawapan yang ketiga. Yang pertama, ta'minul haram. Yang kedua, at-tadhkir bihalakil umamiz zalimah. Yang ketiga, ad-din awil iman. Agama ini ataupun keimanan kepada Allah tidak menolak manfaat kehidupan, kebaikan yang ada dalam dunia. Alhamdulillah.
Baik, kita baca dulu ayat, kemudian kita pergi kepada sambungan huraiannya, insya-Allah. Mudah-mudahan sinopsis ataupun khulasah ini melekat dalam minda para pelajar supaya kita nampak kronologi ayat-ayat itu sambung menyambung di antaranya, huraian di antara sama-sama ayat. Itu dia panggil dalam bahasa dia tafsirul ayat Quran bil Quran. Kemudian dalam ayat yang kita akan baca ini, Allah SWT mencela pegangan kaum kafir dengan 3 soalan. 3 soalan, insya-Allah kita baca beberapa ayat. Kemudian kita pergi kepada huraian yang telah saya bagi tajuknya itu, insya-Allah. Tengok ayat 60. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. Kita baca setakat dulu para pelajar yang ada tafsir pimpinan, iaitulah muka surah 838. 838. Tengok jawapan Allah Ta'ala yang ketiga kepada hujah orang kafir takut diancam, dihalau keluar dari Mekah dengan sebab beriman. Wama utitum min syai' wama utitum min syai'. Dan apa jua mata benda yang lain-lainnya yang diberikan kepada kamu. Ayat ini menolak hujah puak kafir, kebimbangan. Dia bimbang macam-macam lah. Kalau kita ikut Muhammad ni kak, kita akan diancam dari sudut keselamatan, ketenteraan, ekonomi. Allah jawab, mu jangan duk bimbang lah. Ketenteraan, keselamatan, negeri Mekah sudah aman. Hari ni kita nak jawab dari sudut ekonomi pula. Sebab manusia ni dengan ekonomi, dengan keuangan, dengan kesenangan hidup, suatu perkara keperluan. Memang kita perlu kena hidup. Kalau tidak, susah untuk kita nak kata apa. Sebab dunia ni, orang manusia ni kalau hidup, dia perlu makan, dia perlu kepada perbelanjaan, banyak perkara yang diperlukan. Maka Allah jawab, qalu tarakna din li'alla tafutana dunia. Jadi dia kata kami tak mau ikut Muhammad ni sebab kita tak mau kehilangan kesenangan dunia. Maka Allah jawab, haza, kefahaman yang kamu faham itu khata'un azim, kesalahan yang besar. Apa yang kesalahannya besar? Li'anna ma'indallahi khairun wa abqa. Apa yang Allah tawarkan ini lebih baik dan lebih kekal berpanjangan, sebab nikmat syurga tidak akan hilang. Allahu Akbar.
Maka Allah kata, wa ma utitum min syai'in, apa jua mata benda dan lain-lain yang diberikan kepada kamu, fa mata'ul hayatid dunya wa zinatuha, maka adalah ia merupakan kesenangan hidup dunia dan perhiasan. Dunia ni perhiasan. Apa yang perhiasan? Dalam Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal qanat. Allah Ta'ala sebut, diperhiaskan hidup dunia ni dengan adanya pasangan isteri, ada anak-anak, ada harta. Itu pasal itu perhiasan dunia. Wa ma indallahi khairun wa abqa. Dalam pada itu, apa jua yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla, yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla, yang disediakan di sisi Allah untuk orang yang beriman dan taat adalah lebih baik dan lebih kekal. Afala ta'qilun, maka mengapa kamu tidak mahu memahaminya? Mu ada akal ke tak boleh fikir? Tak boleh nak ambil pengajaran, iktibar. Mu tak ada akal, tak cukup pemikiran. Ini ayat ini Allah Ta'ala tanya. Baik, alhamdulillah para pelajar sekalian, jelas kepada kita jawapan daripada Allah Azza wa Jalla kepada puak-puak kafir. Kita tengok ulama tafsir kata apa. Itu baru terjemahan. Wa ma utitum min syai'in wa ma atakumullahu minal amwali wal auladi wa ghairiha minan ni'ami wal ladzat. Sedap kan kita dengar bahasa Arab tu. Apa saja yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kamu daripada harta benda. Anak-anak keturunan, anak cucu orang panggil. Orang ketua bahasa timur kampung ni panggil anak pinak. Dan lain-lain daripada nikmat-nikmat dan kelazatan, fa innama huwa mata'un. Itu semua mata benda yang kamu seronok-seronok, kamu suka dihadap dalam kehidupan kamu di dunia. Wa tatazayyanun, kamu berhias-hias dengan dia. Thumma yazulu ankum syari'an, kemudian hilang. Para pelajar tulis kata-kata, sama ada kata-kata yang diperpula oleh Abu Anah lah, kita ambil daripada orang lain. Kita dengan dunia dua saja, sama ada kita meninggalkan dunia atau dunia tinggal kita. Sama ada kita meninggalkan dunia atau dunia yang akan tinggal kita. Dua yang kita duduk ni. Tuan-tuan jangan duk rasa kita nak duduk atas dunia lama-lama kekal sampai bila-bila lah. Ni musim Covid ni nampak sangat laju dan cepatnya kematian itu. Allahu Akbar. Kita tengok sahabat-sahabat kita, keluarga kita, anak-anak dibagi tahu mak dah kena Covid. Kita kata syafahullah. 2-3 hari lepas pada tu dapat pula berita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Laju sangat. Keluar sekejap-kejap, musim Facebook lagi cepat. Kejap-kejap kita tengok sahabat kita, ustaz fulan, doktor, profesor, muda-muda lagi, meninggal dah dia. Punca Covid. Kata orang, wal mautu aqrabu min syiraki na'lihi. Dalam ayat kata, kematian itu lebih hampir daripada tali kasut di kaki kita. Mana dekat sangat-sangat dengan kita. Kenapa kita tak mau buat persiapan? Allahu Akbar. Tengok dalam ayat ini Tuhan kata, mata benda dunia ni dua je. Sama ada mu tinggal dia atau dia tinggal mu. Manakala benda tu rusak, diambil orang, maka dia tinggal kita. Ataupun kita sudah mati, kita tinggalkan dunia. Dua je. Dunia ni bukan tempat tinggal kata orang, tapi tempat meninggal. Tempat kita meninggal, tinggal apa? Tinggal yang baik-baik, tinggal kebajikan, tinggal nama-nama yang harum, tinggal benda-benda yang baik yang boleh menambahkan pahala kepada kita bila kita mati. Allahu Akbar. Dalam hadis ini dikeluar oleh Imam Muslim daripada Mustawrid bin Shaddad radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dia dengan Nabi bersabda,
Wallahi, Nabi bersumpah, wallahi mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi fil yammi falyanzur bima yarja. Nabi kata, demi Allah, bandingan dunia ini dengan akhirat, nikmat dunia dengan akhirat, seperti seorang kamu ambil satu jari dia pergi celup dalam laut. Celup dalam laut, kita angkat balik, falyanzur bima tarja. Tengok apa yang kamu bawa. Apa kesan kepada laut tu dengan ujung jari kita. Kalau kita ambil dengan timba pun, tak lepas, tak ada kesan apa-apa. Ni ujung jari. Masya Allah. Tanda tuan, hadis ini riwayat Muslim nombor 2858. Allahu Akbar. Manakala kita dengar ayat-ayat yang memberi peringatan macam ni, kita pun rasa tak apa gila sangat ke dunia ni, insya-Allah. Sebab kita tahu kita akan tinggal dunia. Kalau kita kumpul banyak mana pun, kita akan tinggalkan. Kalau setakat tinggal saja, satu kes yang kita bimbangnya, semua yang kita bawa akan diperhitungkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Mu ambil mana harta ni? Min aina iktasabahu? Kemana kamu bawa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baiklah para pelajar sekalian. Wa ma indallahi khairun wa abqa wa ma indallah fil jannah. Janji yang Allah Ta'ala sediakan untuk kamu dalam syurga, afdalu wasfan wa kammiyatan, sifatnya, materialnya lebih cantik, bilangan lebih banyak daripada apa yang kamu dapat di dunia ini, lebih kekal, kerana dia pahala abqa ay la yanfad, pahala yang tak putus-putus. Allahu Akbar. Akhir ayat ini Allah tanya, afala taqilun, afala tatadabbaruna ayyuhan nas biuqulikum. Kenapa kamu tidak tadabbur, kamu tidak berfikir, kamu tidak analisa dengan otak kamu? Kalau kita fikir, kita buat analisa, kita akan dapatlah buat perbandingan di antara nikmat dunia yang fana dengan nikmat syurga yang kekal. Sudah tentu kita akan pilih yang kekal. Allahu Akbar. Baiklah. Itu ayat 60. Ayat ini juga ada lagi seumpama dia. Baik, ayat 61. Afaman wa'adnahu wa'dan hasana. Jika sudah diketahui yang demikian, mu tahu dah kan, Allah Ta'ala dah jelaskan kepada kita perbezaan yang jelas, yang ketara di antara dua mata, dua kesenangan, di antara kesenangan dan perhiasan dunia dengan mata perhiasan akhirat. Sudah jelas di depan mata kita apa yang telah disediakan oleh Allah Azza wa Jalla daripada pahala yang banyak. Setelah dibuat perbandingan ini, sudah jelas kepada kamu, kamu pun ada akal yang sudah buat analisa. Tidakkah ada rasa perubahan dalam jiwa? Ya Rabbi, Allah sentap kita hari ini supaya kita tarik ketamakan kepada dunia itu untuk diberi kepada akhirat. Masya Allah. Tuhan kata apa? Afaman wa'adnahu wa'dan hasana. Maka adakah orang yang kami janjikan kepadanya janji yang baik dengan balasan syurga, fahuwa laqihi, lalu ia mendapatnya, kama matta'nahu mata'al hayatid dunya. Adakah sama orang itu seperti orang yang kami kurniakan menikmati kesenangan hidup di dunia? Apa projek yang dia buat semua jadi belaka. Projek judi pun jadi, projek buat kilang arak pun hidup, projek pelihara babi pun jalan, semuanya jalan belaka. Ni orang dunia ni. Sama ke seperti orang yang kami kurniakan, kemudian ia pada hari kiamat nanti, summa huwa yaumal qiyamati minal muhdarin,
pada hari kiamat ini termasuk dalam golongan yang dibawa untuk menerima azab neraka, wal iyazubillah. Sama? Tak akan sama. Allahul Musta'an. Kita kata Allahul Musta'an, kita minta pertolongan Allah Azza wa Jalla untuk mengikis dalam hati kita ini perasaan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta sangat kepada dunia, takut nak mati. Tak mau mati kita. Memanglah tak ada manusia nak mati. Mudah-mudah, cepat-cepat. Kenapa tak mau mati? Tuan-tuan dan puan-puan, biar kita boleh jawab kalau orang tanya kita. Tuan, puan, kenapa tuan tak mau mati lagi? Apakah jawapan yang paling mantap yang ada dalam kepala masing-masing? Yang rajin tulis jawapan. Kita nak tengok. Kita nak tengok apa yang kita jawab. Ada orang jawab, anak kecil. Kesian ke budak-budak. Satu. Jawapan yang kedua, Allah, saya baru ya tanam. Baru ya buka kebun, musaking. Dua. Tiga. Alah, rumah baru buat. Tak naik lumuk pun lagi. Sarang labah-labah belum ada lagi. Tiga. Tapi ahli ibadat dijawab lain persepsi. Kenapa tak? Belum cukup ibadat. Ibadat belum mantap. Mengaji tafsir Quran nak faham kalau Allah Ta'ala belum khatam. Mana biar kita jawapan esok kita tidak malu di hadapan Allah. Kenapa kamu tak mau mati? Ini jawapan aku. Ya Rabbi, aku nak perbanyakkan ibadat, nak berzikir padamu. Tapi biar selarilah mulut itu dengan perbuatan, dengan perbuatan. Ni dok, mulut cakap sedap. Kenapa tak mau mati lagi? Belum cukup persiapan. Habis apa persiapan yang kau buat? Solat berjamaah pun tidak, baca Quran pun tidak, zikir pun tak banyak, sedekah. Cakap besar, amal tak banyak. Biar selari mulut dengan hati, perkataan dengan perbuatan. InsyaAllah mudah-mudahan kita duduk atas dunia ini bermanfaat untuk meningkatkan ketakwaan, menambahkan ibadat. InsyaAllah. Baiklah. Itu dia panggil jawapan Allah Azza wa Jalla sudah cukup. Jawapan itu diberi kepada puak kafir. Kemudian ayat yang berikut ini, ayat 62, Allah Subhanahu wa taala cerita kepada kita 3 soalan yang Tuhan akan tanya kepada puak-puak kafir. 3 soalan dia panggil taubih, yuwabbih. Allah Ta'ala cela kepahaman perbuatan puak kafir ini pada hari kiamat. Kami beri kepada kamu ini apa yang kamu buat? Allah Akbar. Na'udzubillah min ghadabillah. Kita minta melindungi Allah Ta'ala daripada kemurkaan Allah. Baik. Kita tengok dia panggil soalan yang pertama tentang di mananya pertolongan Tuhan yang kamu sangka itu. Mana? Ini dia panggil, para pelajar, ayat 62 ini celaan Allah Ta'ala gambarkan soalan ini akan ditanya pada hari akhirat esok. Dengan 3 soalan. 3 soalan. Yang pertama, ayat 62. Wa yawma yunadihim فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. Dan pada hari kiamat itu Allah menyeru mereka lalu bertanya, hei, mana dia sekutu-sekutuku? Atas dunia dulu berkata aku ada partner, ada sekutu, ada syarik. Mana dia? Alladzi kuntum taz'umun, yang kamu anggap mereka menjadi Tuhan yang dapat memberikan pertolongan. Ini panggil soal taubih. Soalan ini soalan celaan, cercaan Allah Azza wa Jalla kepada puak-puak yang menyembah berhala, melakukan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Mana Tuhan yang kamu sangka
boleh bantu kamu lah menjadi perantara di antara mana dia? Jawapan dia panggil jawapan yang tak soalan yang tidak terjawab. Tengok dalam tafsir kata wazkur yauma yunadillahul musyrikin. Ingatlah pada hari Allah Taala panggil puak-puak kafir pada hari kiamat. Aina syuraka'i allazina kuntum tazumun. Mana berhala kamu? Itulah sebab dalam siri-siri yang lepas kita sudah jawab kenapa berhala yang tidak berdosa, batu, kayu, logam yang ditempa, yang diukir, kenapa dia tak ada kakal? Dia mangsa kepada puak-puak manusia syirik. Tapi kenapa Allah campakkan sekali dalam neraka? Lish, limaza? Jawabnya nak taubih, tabkit. Puak-puak kafir, tengok Tuhanmu duduk sekali dengan mulia neraka. Apa benda? Allah Akbar. Jadi kita rasa penyesalan, rasa bersalah tu lagi dahsyat. Dia pula minta maaf dengan berhala. Maaf lah Allah, dengan sebab aku sembahmu masuk neraka sedaya kamu toko batu, kayu, tak ada apa-apa pun kamu. Allahul musta'an. Baik. Kita pergi kepada ayat yang seterusnya. Qala allazina haqqa alaihimul qawl Rabbana haula'i allazina aghwaynahum kama ghawayna tabarra'na ilayka ma kanu iyana ya'budun. Mereka yang berhak menerima hukuman azab neraka berkata, puak-puak kena azab, jawab pula. Dia kata apa? Dari kalangan ad-du'ah ilal kufri wad dalal. Pemimpin-pemimpin, pendakayah-pendakayah yang duk panggil orang, duk ajak orang suruh sesat ni, dia jawab, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, inilah mereka yang kami nyesatkan, menyebabkan kesesatannya. Ni siang ke dia. Kami menyebabkan mereka sesat dengan pilihan mereka sendiri. Kami ajak je, tapi dia yang pilih nak ikut kita. Masing-masing nak berlepas diri. Masing-masing nak menyelamatkan diri daripada azab Allah. Sebagaimana kami telah sesat dengan pilihan kami sendiri. Dia kata, memang kami ajak dia buat syirik, tapi dia yang pilih nak jadi syirik. Sedangkan Nabi ada sebelah. Allahu Akbar. Dengan ini kami mengakui, tabarra'na ilaik, dengan ini kami mengakui kepadamu ya Allah bahawa kami berlepas diri dari kekufuran mereka. Tak mau. Dia kafir, dia derhaka, dia maksiat dengan pilihan dia sendiri. Kami cuma buka lorong je, kenapa dia masuk? Dia ketua-ketua, pendakwah-pendakwah kesesatan ini mula berlepas diri daripada pengikut-pengikut. Wa ma kanu iyana ya'budun, bukanlah kami yang mereka puja dan taati, bahkan mereka hanya memuja dan mentaati hawa nafsu mereka sendiri. Jadi puak-puak dia, tabarra'na ilaika minal ladzina ata'una. Jadi yang disembah pun kata kami berlepas diri, kan? Apa yang mereka ikut hawa nafsu semata-mata. Jadi para jemaah sekalian, itulah gambaran yang Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan kepada kita bagaimana peristiwa akhir zaman, bagaimana peristiwa di akhirat esok, masing-masing nak bawa diri, masing-masing nak melepaskan diri daripada tanggungjawab sesak menyesakkan. Atas dunia ni, bila kita ajak nak buat benda baik, dia berlepas diri juga. Dia kata tak betul dia ni. Kan? Maka macam-macam lah dia punya pandangan, dia punya hujah
Yang penting boleh selamat. Itu je keadaan. Allahu Akbar. Baik. Itu soalan yang pertama. Allah tanya puak-puak kafir di akhirat esok, di manakah Tuhan-Tuhan yang kamu sangka itu? Kita berpindah pula kepada ayat 64. Ayat 64 soal tentang sangkaan mereka bahawa Tuhan-Tuhan mereka boleh menolak azab. Kan dia kata kita sembah ni sebagai perantara yang menyelamatkan kita. Mana? Tengok ayat 64. Wa qila ad'u syuraka'akum fad'auhum falam yastajibu lahum wa ra'awul 'adzab law annahum kanu yahtadun. Waqila ay qila lil musyrikin, dan dikatakan kepada mereka puak-puak musyrikin, puak-puak kafir, ud'u syuraka'akum, panggillah makhluk-makhluk dan benda-benda yang kamu jadikan sekutu Allah untuk menolong kamu. Panggil semua mari. Nak panggil apa? Nak panggil apa? Batu, kayu, benda semua sudah. Na'udzubillah. Fada'auhum falam yastajibu lahum. Lalu mereka memanggilnya, berhala, tu, ni semua panggil belaka dah. Sembahan-sembah dia, batang kayu besar, kubur-kubur keramat. Kalau puak-puak Syiah, Husain panggil belaka. Mana Husain nak mari? Husain duduk dalam syurga. Kacau giduk panggil Husain. Buat apa? Panggil. Tetapi makhluk-makhluk dan benda-benda itu tidak menyahut panggilan mereka. Mana kita kata kalaulah yang dia panggil itu batang-batang kayu semua, falam yujibuhum walam yanfa'uhum bisyai', tak ada manfaat, tidak dipanggil, tidak menjawab apa-apa panggilan yang telah dibuat. Nak panggil apa? Mereka sudah putus. Tidak ada kelebihan, tidak ada apa-apa faedahnya daripada apa yang mereka lakukan itu. Allahu Akbar. Dan mereka tetap melihat azab dengan merasa sesal. Wara'awul azab, dia tengok azab menyala dengan penuh penyesalan. Lau annahum kanu yahtadun, serta mereka bercita-cita, berangan-angan kalaulah mereka di dunia dulu menurut petunjuk. Aku kalau ikut Nabi, ikut dakwah Islam, ikut Quran, ikut sunnah, selamatlah aku. Tapi apa boleh buat, masa sudah terlambat. Tidak ada lagi peluang untuk nak U-turn balik, tak ada. Yang adanya penyesalan-penyesalan yang tidak berfaedah. Allahu Akbar. Dalam siri-siri yang lalu, tuan-tuan ingatkan, azab itu dengan dua, azab fizikal, dengan api, dengan apa? Azab mental. Ni, kata-kata ni. Mana? Pening pala dia. Jadi dua azab yang menimpa, kita kata azab-azab inilah yang sangat, yang bertingkat-tingkat. Dengan kata-kata celaan, dengan azab kepanasan. Cukuplah kalau boleh memberi kesedaran kepada kita para jemaah sekalian. Baik. Ini dua. Soalan yang kedua, mana puak-puak yang kamu sangka dulu tu? Panggil. Nak panggil apa? Allahu Akbar. Jadi menyesal tak guna-guna. Lau annahum kanu yahtadun, kalau aku ikut dulu, selamatlah aku. Tapi apa boleh buat, sudah tidak ikut. Para jemaah sekalian, mereka tak ada peluang lagi nak balik. Kita di atas dunia ini berpeluang untuk muhasabatun nafsi, muhasabah diri.
kata orang koreksi diri. Amalan yang kita buat ini cukup ke tak cukup untuk kita bawa bekal ke akhirat? Satu. Yang kedua, amalan yang kita buat ini bertepatankah dengan sunnah Nabi SAW yang menyelamatkan kita? Kalau tak tepat, tukarlah. Carilah jalan-jalan keselamatan. Jangan duk ikut yang pelik-pelik, yang berat-berat. Tak payah. Baik. Soalan yang ketiga, as-soalus salis. Soalan yang ketiga, soal tentang tauhid dan penerimaan kepada dakwah Nabi-Nabi. Tengok ayat 65. Ayat 65 ini panggilan kepada tauhid, soalan tentang tauhid dan dakwah, seruan Nabi-Nabi, mu jawab macam mana? Tengok ni tuan-tuan. Wa yawma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin. Dan pada hari kiamat itu Allah menyeru mereka lalu bertanya. Wadhkur yawma yunadillahul musyrikin yawmal qiyamah. Tuhan panggil, tanya puak-puak kafir pada hari kiamat. Allah menyeru mereka lalu bertanya. Maza ajabtumul mursalin? Apa jawab kamu kepada rasul-rasul yang diutuskan kepada kamu dahulu? Tuhan tanya. Maza ajabtumul mursalin? Ketika aku hantar rasul pergi kepada kamu. Zaman kita hari ini Rasul sudah wafat. Tapi lisanur Rasul penuh dalam kitab-kitab sunnah. Kitab sunnah yang besar, Bukhari, Muslim, Tirmizi, 6 kitab besar. Masuk lagi Musnad Imam Ahmad, kitab Muwatta, dan banyak lagi kitab-kitab. Maknanya peninggalan Nabi itu cukup besar. Kita hadis 40 pun tak lepas lagi. Masya Allah. Dakwah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi dalam bab sunnah tak apa-apa nak kemas. La. Anda ingat seorang syekh mari daripada Mekah. Mari melawat sini. Dia kata, kamu ni pegangan Ahlus Sunnah. Kata, ya, Alhamdulillah Tuan Syekh. Kita ni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, dia kata, kitab sunnah apa yang kamu baca? Senyap itu. Kata hadis 40, Syekh. Senyum ya dia. Kitab sunnah Nabi itu, sepatut itulah yang dibaca, yang dihayati, yang dikorek, yang dipelajari. Barulah nama dia Ahlus Sunnah. Rupanya Ahlus Sunnah itu lebih kepada slogan saja. Ahlus Sunnah. Tapi kitab sunnah tidak diambil. Mari pelajar, kita baca kitab sunnah. Apa yang kita nak? Dalam kitab Riyadhus Salihin, Imam Nawawi kumpul daripada awal sampai ke akhir. Kalau kita baca yang tu dulu pun, kita kata Alhamdulillah. Untuk maklumat para pelajar, pencinta sunnah, kitab Riyadhus Salihin, insya-Allah saya dah membaca daripada awal, dah khatam daripada ujung, sambung pula semula daripada awal. Tuan-tuan boleh ikuti dalam kuliah kita, sudah 100 lebih kuliah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita umur, kesihatan, boleh tamatkan kitab ini dan menjadi panduan kepada para pelajar sekalian. Dan tolong-tolong doa-doakanlah, ada satu syarikat penerbitan, dia ambil syarah kita kepada Riyadhus Salihin, syarah ringkas je, tapi akan dibukukan. InsyaAllah, mudah-mudahan kita itu menjadi amal jariah. Selepas daripada kita tidak ada, menjadi ilmun yuntafa'u bihi. Ya Rabbal Alamin. Ada bekalannya insya-Allah. Tuan-tuan jangan tanya bila nak selesai. Itu penerbit yang tahu. Kita semua syarah ni diambil. Baik. Dalam ayat ini Allah tanya puak kafir, "Maza ajabtumul mursalin allazi arsaltuhum ilaikum?"
Apa respon kamu, jawapan kamu kepada dakwah Nabi-Nabi? Mu ikut ke mu lawan? Ambil penuh ke ambil separuh? Ataupun dakwah ikut Nabi tapi tak ikut ajaran? Ini masalah kita. Kita ni kalau bak ikut Nabi, semua kita menangis-nangis sayang ke Nabi SAW. Orang bawa mari replika gambar, gambar capa Nabi ke, gambar apa, pakat cium habis dah. Sebab konon-kononnya cinta Nabi. Bila kita bawa ini sunnah Nabi, amalan-amalan ini. Contohlah saya buat contoh, ini sunnah Nabi, ini amalan zikir lepas solat. Apa ni punya cerita buku ni? Bercanggah dengan zikir yang selalu Sami buat. Bila kita kemukakan yang sunnah, tak semangat. Bila kita bawa bagi replika barang Nabi, menangis-nangis. Ni orang kata ini papan ni tempat pelahai Siti Sayyidah Fatimah ni. Pakat pergi gosok, pergi letak anak atas tu macam-macam. Maknanya sunnah tak mau. Tapi cinta kepada barang-barang replika Nabi mau. Menangis-nangis dia. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Jauhnya beza. Macam mana kita nak jawab esok? Maza ajabtumul mursalin? Apa respon kamu? Apa tindak balas kamu kepada dakwah Nabi-Nabi SAW? Jadi puak kafir yang duduk dakwah di depan dengan Nabi, itulah keadaan. Tapi kita pula bila kita terima ini sunnah Nabi, ini amalan Nabi, ini ajaran yang dibawa oleh Nabi, bagaimana respon kita? Dalam buku Sunnahmu Amalanku tu, Ana dah letak situ. Tuan-tuan ada dah buku ni kan? Buku Sunnahmu Amalanku. Cerita bagaimana respon sahabat bila dia tahu ini sunnah. Allahu Akbar. Ibnu Umar menyesal sebab dia pergi solat, dia tak ikut ke kubur. Dia campak batu di tangan dia. Dia kata laqad fatatna qararid. Kita telah kehilangan beberapa gunung pahala sebab pergi solat jenazah tak ikut ke kubur. Masya Allah. Nampak penyesalan para sahabat. Kita ni sunat ya tu Ustaz. Kalau tak buat pun tak berdosa. Akhirnya jawab mulut. Cari dalam kitab Sunnahmu Amalanku. Ada motivasi di situ insya-Allah. Baik para pelajar sekalian, semoga Allah Ta'ala beri kepada kita, curahkan dalam hati kita, Allahumma habib ilaina sunnata nabiyyik ya Rabb. Allahumma habib ilaina kitabak wa sunnata nabiyyik. Ya Allah, curahkan dalam hati kami ini cinta kepada kitabmu dan cinta kepada sunnah Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam untuk kita belajar dan kita amalkan. Masya Allah. Yang hidup main cinta kepada barang-barang saja, tapi tak cinta kepada amalan, apa? Baiklah para pelajar sekalian, bila Allah tanya puak-puak kafir ni, tanya tentang risalah-risalah Islam, apa yang mereka buat, apa nak jawab? Tengok ayat 66. فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ. Maka gelaplah kepada mereka khafiyatil hujaj. Tak nampak dah hujah mana nak jawab soalan Tuhan. Tak nak jawab. Nak jawab apa? Nak jawab. Nak jawab dengan kerah kepala. Bukan tempat dia. Atas dunia ni bolehlah kerah kepala dengan Nabi-Nabi. Tapi di akhirat esok mu nak jawab dengan apa? Neraka duk tunggu. Na'udzubillah. Fa'amiyat alaihimul amba. Hari kiamat Allah apa ni? Pada hari itu segala khabar, berita dan peristiwa yang telah lalu kelam, bela, gelap habis. Serta menjadilah mereka tidak dapat hendak bertanya-tanyaan sama-sama sendiri pun tidak ada. Ay lam yahtadu ila jawabin sahih. Mereka tak ada jawapan yang tepat untuk menjawabnya. Fayaskutun hayara la yaqdirun. Mereka diam tercengang-cengang, tak tahu nak kata apa. Fahum la yatasaalun. Nak tanya-tanya kawan pelah pun tak boleh. Masing-masing kebingungan, masing-masing kepanikan. Allahu Akbar. Dia yatasaalun ay la yasalu ba'dhum ba'dhan anil jawad li fartid dahsyah.
Nak bisik, apa jawapan? Tak boleh nak tanya. Nak bisik dengan kawan sebelah pun tak mampu sebab terlalu dahsyat. Masya Allah. Ataupun mereka dah tahu dah, kalau jawab pun tak betul. Baik tak jawab. Sebab lagi tak jawab, mungkin kalau jawab, malaikat bagi pelaping, jawab mulut. Atas dunia ni kadang-kadang orang menjawab mulut daripada orang diam. Ada kalanya baik yang diam. Tanya tak jawab, dia diam. Tapi kalau sekali dijawab, kita naik darah lagi. Itu dia panggil, dia pun diam. La yatasaalun, nak tanya kawan-kawan pun tak boleh. Allahu Akbar. Baiklah para pelajar sekalian, kita nampak gambaran 3 soalan tabkid, taubih Allah tanya kepada puak-puak kafir. Baiklah, seruan yang terakhir daripada Allah kepada kita para pelajar sekalian, kita akhiri dengan ayat ini insya-Allah. Apa Tuhan tanya? Ayat 67. فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ. Allahu Akbar. Demikianlah akibat orang-orang yang derhaka. Nak jawab tak boleh, ditanya semuanya kelu bisu, tak boleh nak jawab. Adapun orang-orang yang bertaubat dan beriman, orang yang bertaubat, orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, taubat daripada syirik. Bagi orang kafir, meninggalkan syirik. Bagi orang yang sudah beriman, meninggalkan maksiat-maksiat yang dilakukan. Wa amana billahi wa rusuli, mantapkan keimanan kepada Allah dengan Rasulnya. Wa amila amalan salihan bi ikhlasin lillahi ta'ala, melakukan amal soleh dengan penuh ikhlas. Wa mutaba'atin li syar'ihi, ikut syariat Allah, yakni ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'asa an yakuna minal muflihin, maka semoga akan menjadilah ia dari orang-orang yang berjaya. Mu nak tengok orang berjaya, mu nak tengok orang yang berjaya, nak tengok orang yang bahagia, tengoklah kepada keikhlasan mereka beramal dengan ajaran Allah Azza wa Jalla. Itulah yang dikatakan manusia yang berjaya. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, maknanya kita sudah ada 3 masalah, 3 isu yang kita bincangkan dalam ini. Yang pertama, Allah Ta'ala dah jawab kepada hujah orang kafir bimbang, takut dihalau keluar daripada Mekah. 3 jawapan sudah ada. Kemudian diikuti dengan 3 soalan di akhirat. As'ilatut taubih, soalan celaan tentang mana Tuhan mereka, apa manfaat yang boleh mereka buat daripada sembahan-sembahan yang lain daripada Allah, dan bagaimana penerimaan mereka terhadap Nabi. 3 soalan. Akhirnya Allah Ta'ala kita tutup perbincangan kita dengan firman Allah Ta'ala ayat yang ke-67, iaitu galakkan supaya bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Taubat orang kafir daripada syirik, taubat orang beriman yang sudah beriman daripada segala maksiat, segala penderhakaan, segala perkara yang tidak baik. Mari kita taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, puan-puan, kadang-kadang bila sebut bab taubat ni, ada juga orang tanya. Dia kata, Ustaz, kita nak taubat daripada dosa kecil ke dosa besar? Dosa besar ke dosa kecil, semua kena taubat. Sebab kata di para ulama, mu jangan duk fikir ke dosa itu kecil ke besar. Catat para pelajar, jangan duk fikir dosa itu kecil ke besar. Yang kita kena fikirnya, man asaitum, siapa yang kamu derhaka itu. Itu soalan. Bila kita kata derhaka kepada Allah,
maknanya semua perbuatan itu tidak baik. Cuma tingkatan dosa itu dari sudut kesan dia. Kalau dosa besar, ada kesan dia. Apa kesan dia? Balasan di akhiratnya berat. Dosa kecil, dosa juga. Balasan ada juga, tapi taklah seberat dosa besar. Dan dosa kecil ini bukan dihapuskan dengan wudu, berjalan ke masjid, zikir. Dosa besar perlu pada taubat dengan syarat-syaratnya yang telah ditetapkan oleh Islam. Baiklah para pelajar sekalian, kita berpindah pula kepada beberapa faedah. Dia panggil faedah yang dapat kita kutip, yang dapat kita ambil dalam ayat yang kita baca, ayat 60 sehingga 67, ataupun kita sambung dengan ayat yang kita baca semalam, bermula daripada Allah Ta'ala tanya kepada puak kafir, ayat apa sebenarnya? Ayat 57. Wa qalu innattabi'il huda ma'aka. Maknanya yang pentingnya ayat kita ni lah. Kita ambil ayat, fokus pada ayat kita je. Ayat daripada 60 hingga 67. Apa faedah yang kita dapat? Yang pertama, tengok ayat yang pertama yang kita baca ni. Wa ma utitum. Ayat 60. Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya. Yang kamu dapat daripada kehidupan dunia ini, kata ulama, hadza haddun minallahi li'ibadi 'ala zuhdi fid dunya. Tulis pelajar, ayat ini mengajar kepada kita, faedahnya galakkan supaya bersifat zuhud dalam dunia. Tidak terpedaya dengan godaan dunia, dan kita letak dalam hati kita ni cinta kepada Allah, Rasul, dan cinta kepada akhirat. Bila ada kecintaan ini, insya-Allah kita akan selamat. Jadi ayat ini menggalak kita zuhud. Apa dia makna zuhud tu? Kita kadang-kadang bila sebut zuhud ni nampak baju buruk, kereta tak basuh. Itu persepsi kita yang salah. Zuhud ni para jemaah sekalian, artinya kita tidak lagi letak dalam hati kita kecintaan kepada dunia. Biar dunia duduk di tangan, di poket boleh, tapi jangan letak dalam hati. Allahul musta'an. Baik, yang kedua. Wa ma 'indallahi khairun wa abqa afala ta'qilun. Allah tanya, pahala yang ada di sisi Allah Ta'ala itu yang kekal, mu tak fikir ke? Tak buat analisa ke? Tak tadabbur ke? Maka ulama kata, bagi orang yang ada akal yang waras, yang boleh membuat penilaian, perimbangan di antara akhirat dengan dunia, pilihlah yang mana sama, yang mana satu kamu nak lebihkan, mana satu kamu nak lebih. Sudah tentu orang yang akalnya waras akan pilih akhirat daripada dunia, sebab dunia ni tempat meninggal, bukan tempat tinggal selama-lamanya. Dua. Yang ketiga, dalam ayat yang kita terakhir, maza ajabtumul mursalin. Apakah yang kamu jawab kepada dakwah Rasul-Rasul? Ini kata di para ulama, talibul ilmi, penuntut ilmu, mesti dia belajar ilmu itu, masalah-masalah yang belajar itu bidalailiha, dengan dalil-dalilnya. Kita kena tahu dalil daripada mana kita ambil. Kalau orang tanya, kau ni kuatlah zikir atas dunia dulu, mau ambil mana? Kita kata, alhamdulillah, sunnahmu amalanku. Aku ambil zikir ni daripada Nabi SAW dengan sanad yang sahih. Daripada Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud meriwayatkan dengan sanad yang sahih. Qala an fulan an Nabi SAW. Kan kita sedap jawapan, mantap. Amalan kita daripada Rasulullah SAW. Ni setengah orang ni allergic sangat. Bila tanya dalil, celak mata selalu. Ada dalil? Awak ni tak percaya dengan ustaz, tak percaya dengan kiai, kita bukan tak percaya tuan-tuan.
Agama itu berpaksi kepada dalil. Bukan semata-mata orang. Baik. Bagi orang awam tak ada masalah apa. Tapi bagi kita yang talibul ilmi, penuntut ilmu, dia panggil ittiba'ud dalil. Mana kalau setakat orang awam biasa, dia tak tahu apa, kita ajarlah, beramanahlah ustaz-ustaz. Pendakwah-pendakwah dengan ilmu yang kamu ada, ajar kepada mereka amalan-amalan yang warid daripada Nabi SAW. Sebab mereka tak akan tanya dalil. Apa yang ustaz cakap, apa yang Tok Guru royak, apa yang Baba kata, semuanya dalil belaka. Tapi penuntut ilmu bukan begitu. Penuntut ilmu yahtaju ila dalil. Sebab kita nak tahu yang kita buat ni mana sandaran. Ada sandar? Ada. Daripada mana? Cari daripada Nabi tak ada. Tapi menjadi amalan para sahabat, kita sedar kita ada tokoh. Amalan juga daripada imam-imam yang besar. Ni kita tahu amalan mana? Orang kampung pakat buat, saya buat juga. La, itu bukan hujah namanya para pelajar sekalian. Itu bukan hujah. Baiklah. Yang keempat, wa ma indallahi khairun wa abqa afala taqilun. Apa dia maksud khair? Wa ma indallah, apa yang disediakan oleh Allah Taala itu khairun, terbaik dan lebih kekal. Apa makna khair di sini? Ulama mengatakan fali wajhaini. Dua sebab khair yang Allah Taala lebih baik. Maknanya banding yang lebih baik. Yang pertama, annal manafi'a hunaka a'zam. Manfaat nikmat syurga yang disediakan oleh Allah Taala itu sangat agung, sangat besar. Satu. Yang kedua, khalisatun anis syawaib. Tak ada sebarang gangguan. Tuhan bagi nikmat, contohnya masuk dalam syurga, nikmat makan. Tak ada lagi sekatan. Darah tinggi, tak boleh makan daging, kencing manis, tak makan gula. Sakit jantung, tak boleh makan minyak. Tak adalah. Bismillah, tawakkal Allah. Adapun di dunia, manfaat di dunia ada. Tapi manfaat yang bersyarat. Masyubatun bil madar. Banyak mudaratnya daripada manfaat. Allahu Akbar. Satu. Itu dari sudut khair. Wa abqa, apa pula yang lebih tinggal? Maknanya nikmat akhirat kekal abadi. Nikmat dunia ni kekal setakat ada di tangan kita ataupun kita ada di atas dunia. Bila kita sudah masuk dalam kubur, sudah tidak ada lagi nikmat. Allahu Akbar. Maka bila dibandingkan di antara itu, kita pun nampaklah khairun wa abqa. Kita kalau afala taqilu, Tuhan tanya ujung ayat tu, mu ada akal ke? Mu ada akal, warah ke pemikiran kamu? Kenapa kamu pilih yang sekejap, tak mau pilih yang lama? Kamu kenapa pilih yang fana, tak mau pilih yang kekal? Kenapa pilih yang rusak, tak mau pilih yang Allahu Akbar? Nak jawab macam mana kita ni? Masya Allah, tabarakallah. Macam mana kita nak jawab depan tu? Aku bagi ke muka kepada kamu tawaran. Kamu reject, kamu tolak. Menyesal yang tak sudah-sudah. Allahu Akbar. Baik. Mana lagi? Berapa dah kita? 4 dah. Kan? Yang sudah 4. Kita ambil yang kelima. Wa yawma yunadihim. Tengok. Tuan-tuan perhati tengok dalam ayat ni. Ini dia panggil ilmu tadabbur. Ambil masa sikit tak apa. Wa yawma yunadihim. Pada hari yang kami panggil. Ayat 60. Ayat 62. Tengok ayat 62. Wa yawma yunadihim fayaqulu aina syurakai. Kemudian sekali lagi ayat 64. Wa qila ud'u syuraka'akum. Ayat 65. Wa yawma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin. Dua kali panggil. Yawma yunadihim. Ayat 62, ayat 65. Ulama kata panggilan yang pertama 62 an-nida'u an su'alit tauhid. Allah nak soal tentang tauhid. Mana Tuhan-Tuhan yang kamu sangka? Ayat 65 as-su'alu isbatun nubuwah. Soalan tentang syahadah yang kedua, syahadah yang Nabi. Maza ajabtumul mursalin? Apa respon kamu kepada dakwah Nabi-Nabi?
Ini dipanggil dua syahadah. Tauhid kepada Allah, yang kedua tauhid syahadah kita kepada Nabi. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa dia jawab? Allah, tengok ayat. Ini dipanggil ilmu tadabbur. Fannasu yas'aluna imanhim birrusul. Manusia akan ditanya iman mereka dengan Rasul sebagaimana ditanya iman mereka kepada Allah. Dalam hadis, Nabi SAW bersabda, bi tuftanun wa anni tus'alun. Coba tengok hadis ni. Di akhir esok, Nabi SAW kata, bi tuftanu tus'alun wa anni tak dia punya. Dia hadis ni kalau kita boleh tengok mata ni. Allahu Akbar. Nabi sebut, kamu tentang aku akan ditanya di akhir esok, dan kamu akan diuji dengan keimanan kepada aku. Tandalah nanti kita cari hadis ni. Baik para pelajar sekalian, coba cari hadis. Nabi kita sallallahu bersabda, kamu di akhir esok ataupun dalam dunia lagi akan ditanya bi tus'alun wa anni tus'alu bi tuftanun. Maaf anda tak, ini spontannya hadis ni. Kalau dalam kitab kita ada takhrij. Baik. Yang pentingnya Nabi kata, tentang aku kamu akan ditanya, dan dengan aku kamu akan diuji. Sebab itulah bila datang masuk dalam kubur, kita akan ditanya, man rabbuka wa man nabiyyuka, Allahul musta'an. Mudah-mudahan dengan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta kita pada sunnah Nabi, lidah kita boleh jawab nanti insya-Allah. Siapa nabimu? Kita jawab Rasulullah. Sebab apa Rasulullah? Sebab kita ikut ajaran dia. Mudah-mudahan kita boleh jawab. Baiklah para pelajar sekalian. Yang keenam, fahum la yatasaalun. Allah kata pada hari itu mereka terlalu panik, terlalu terkejut. Tidak ada siapa yang boleh tanya kawan-kawan, minta tolong jawapan. Tak ada orang nak tanya. Annahu la yughni ahadun an ahadin yaumal qiyamah. Pada hari kiamat, waktu perbicaraan, waktu hura-hara, tak ada siapa yang boleh menyelamatkan siapa. Allah gambarkan yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Tak ada siapa boleh jawab. Allahul musta'an. Lari masing-masing bawa diri, masing-masing melarikan diri. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Baiklah para pelajar sekalian, itu yang keenam. Yang ketujuh, fa amma man taba. Kita ambil yang siapa dia yang bertobat, yang beriman, beramal soleh, maka mereka lah bahagia. Jawabnya kelebihan 3 sifat. Akhir ayat ini Allah Ta'ala bawa pada kita kelebihan 3 sifat. Yang pertama taubat, iman, amal soleh. Kalau kita sudah beriman, alhamdulillah, kita juga kena bertaubat. Nak maintain taubat, kekal dengan amal soleh. Jadi 3 sifat ni sifat manusia yang bahagia. Minal muflihin. Apa dia? Taba, amana, wa amila salihan. Kadang-kadang tartib tu tak ada tartib lah, kan? Boleh ikut tartib. Baik, yang ke-8 dalam ayat ini Allah kata wa amila saliha. Sudah jadi baik, sudah beriman, sudah bertaubat, maka kita kena kekalkan, maintain amal soleh itu. Kata di para ulama, tak menjadi amal soleh kecuali 2 saja. Pelajar-pelajar kena ingat dah kaedah ni. Bagaimana sesuatu amalan itu jadi soleh? Jawabnya 2 syarat. Ini dipanggil syarat qabulul amal. Syarat qabulul amal. Yang pertama al-ikhlas. Semua amalan kita mesti ikhlas kerana Allah Ta'ala. Yang kedua mutaba'atun nabi. Ikut yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Jelaslah kepada kita kaedah. Satu-satu amalan itu jadi soleh,
Sesuatu amalan tu diterima oleh Allah Azza wa Jalla dengan dua syarat. Yang pertama al-ikhlas, yang kedua al-mutaba'ah. Tulis ikut Arab sekali, biar kita hafal dua kaedah ni. Al-ikhlas wal mutaba'ah. Ikhlas, ikhlas lah, tak payah terjemahkan. Mutaba'ah tu apa? Ikut yang Nabi ajar. Yang Nabi tak ajar, kita tinggalkan. Habis macam mana kita nak tahu yang Nabi ajar? Tengok dalam kitab para ulama lah. Ulama sudah buat susunan, buat analisa. Ada juga yang susun tak ikut sunnah. Yang tak ikut sunnah kita ketepikan. Dia ulama Syekh. Kita tak pertikaikan keulamakan dia. Kita nak cari jalan yang lebih selamat. Maza ajabtumul mursalin. Bila ditanya esok, kita kata aku ikut ni hak Nabi buat. Alhamdulillah. Itulah dulu 8 ke berapa? 8 faedah yang dapat kita kumpulkan. Insya-Allah mudah-mudahan ada manfaat. Kita akan sambung lagi dalam ayat yang serunya, ayat 68 pada siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.